Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita try review market WTI, crude oil WTI yang semalam punya. Okay, jadi kalau untuk akan datang market dia nak ke mana? Jadi semalam semuanya market belum clear. Rupanya semalam ada news lah, ada news. Saya pun terlepas pandang ada news. Jadi rupanya semalam saya ingatkan dia nak naik. Kalau ikutkan semalam, kenapa nak naik? Sebab semalam punya case dia punya WTI dia punya dekat H1 ni. Saya akan refer dekat time besar lah H1. MACD ni gelombang ni naik atas. Tapi rupanya semalam ada news. Okay. Jadi kita nak tahu market ni nak buat reversal. Okay, selagi MACD ni, kalau kita nak refer kat MACD, selagi gelombang warna kuning ni di atas line merah, bermaksud dia akan buat kenaikan lagi lah, walaupun buat turun, tapi turun sementara. Tapi kalau gelombang ni dah cross bawah line merah, bermaksud bersedia dia nak buat reversal. Memang kuat nak reversal dekat H1 lah. Jadi memang betul semalam mungkin ada news dia buat reversal, dia turun balik. Okay, jadi semalam, okay, untuk ni sekarang ni, kita nak tahu market akan datang, market tu nak ke mana arahnya, kenapa semalam tak ada dia buat reversal. Ini yang kita buat try technical analysis lah, yang kita fahamkan tentang market ni. InsyaAllah sikit-sikit kita cuba fahamkan. Jadi bila kita perhatikan bila time frame besar, ni, kalau kita tengok sini dekat weekly, okay, apa kita nampak market semalam turun sebab apa? Asalnya dia naik ni, ni ada satu shooting star dia panggil lah. Kalau ini shooting star lah, dia tinggal echo je. Lepas tu ada sikit, kita anggarkan dia naik. Tapi selepas dia naik, anggaran dia akan naik nak untuk cross yang ni lah. Dia nak buat untuk high baru, tapi dia tak jadi. Sebab apa? Dia buat rejection, dia akan turun. Turun kenapa? Semalam adalah weekly. So rupanya dia nak ambil touching weekly kat sini lah. Apa kita nampak sekarang? Sini dia nak ambil support kat sini. Sini ada satu support weekly. So selagi okey, untuk kalau zigzag, kalau kita tengok sini, support weekly yang kuat kat mana? Sini kita nampak kan. Kalau kita nampak sini weekly support kuat, kemungkinan sekarang dia dah sentuh ni, kemungkinan dia akan jadi sini adalah support kuat lah. Dia ada 3. Ni yang pertama, dekat weekly ni dia ada pertama, kedua, ketiga. Kemungkinan besar dia dah sekarang ni dia dah sentuh yang ini, dia akan naik semula. Atau kalau nak turun pun dia sentuh yang ini atau yang ini, dia akan buat naik semula. Wallahu alam. Itu market. So market minggu depan ni sementara kita tengok keadaan. Kalau tengok keadaan macam mana? Sekarang ni kalau weekly besar, sekarang ikut yang pertama dia dah sentuh ni. Okey, dia dah sentuh sini, kemungkinan besar dia akan buat naik semula lah. Okey, kalau dia tak break yang support sini. Okey. Yang keduanya mungkin dia akan kejar yang ni dulu, baru dia akan naik. Kalau dia tak break lah. Tapi kalau nak break yang weekly ni jauh lagi. Yang keduanya, kalau kita time frame kecil sikit, kita di sini dekat H1, kita nampak dekat daily. Okey, daily ni memang ada satu support sini lah. So support sini, yang pertama dia dah break yang sini, ini dia dah break. Bukan, dah break, dia dah touch. Yang kedua dia touch yang kedua sini. Kemungkinan dia akan naik balik lah kalau kita daily. Okey. Yang kalau kita time frame kecil, kita nampak sini ada ada 3, ada satu sini. Yang betul dekat weekly pun ada. Ini dia. Kemungkinan dia akan touch ni. Tengok, kalau yang ini sebenarnya dia dah touch dah. Dah touch mana yang sini. Okey, tapi echo sajalah. Tapi minggu ni kemungkinan besar dia, kalau kita sini senang cerita, kalau mudah je, kalau dia break yang ni, okey, dia break yang ni, kalau ni yang dia break, market akan buat penurunan seterusnya lah. Dia akan terus turun. Kali ni dia akan turun terus lah, InsyaAllah kalau dia break ni, yang ni lah. Okey, dia break ni. Jadi market kita tengok sini, dia break ni tak. Okey, kalau dia break ni, dia break line ni, bermaksud market ni akan break ni, dia akan naik balik semula, dia akan tendang, dia akan buat terus turun, dia akan kejar yang ni pula. Okey, tapi kalau tak break support ni, tapi sebenarnya cerita dia break support ni tak, ataupun dia kejar kat sini. Kalau dekat daily, mungkin dia kejar sini. Kalau dia tak break support ni, ini support kan, dia tak break support ni kan, dia kejar, dia tak break, dia mungkin akan buat naik semula. Okey, dia kalau break ni, dia mungkin akan buat terus naik lah kat situ. Kalau turun, kalau break ni dia turun kan, dia akan terus turun. Kalau kita cuba sini, okey,
dia akan buat penurunan. Kalau pukul sini lah, kalau dia break yang ini, contohnya lah. Okey, dia break ni, dia apa? Dia akan buat penurunan sini. Ni besar lah, dan dia akan buat naik semula. Mungkin dia akan kejar sini. Mungkin lepas tu dia akan turun balik. Dia macam tu market. Okey, kalau yang dia break ni. Tapi kalau dia tak dia cuma sampai sini je, apa jadi? Dia tak break contohnya kalau dia break sinilah. Dia break ni, dia akan kejar ni. Jadi kalau maksudnya market ni, kalau dia break ni, lepas tu dia break yang bawah ni, dia akan turun balik, dia akan buat terus turunan. Okey, apa jadi kalau dia tak break yang ni? Kalau dia tak break yang ni, sekarang ni market buat apa? Market sekarang buat ini kan, dia tak break, dia kat sini. Lepas ni dia mungkin dia akan turun sikit sampai sini. Kemudian apa jadi? Dia akan terus buat kenaikan kat sini. Dia tak akan turun naik, dia akan buat naik kat sini. Dia akan kejar mana? Dia akan kejar ni pula. Ni. Dia akan market ni, dia akan cuba kejar ni, dia break yang ni. Kan? Dia cuba, dia tak sampai sini, dia akan break sini. Lepas tu buat, dia akan turun sini. Dia akan kejar ni. Dia akan naik semula kat sini. Dia akan naik macam itu. Okey. Jadi itulah anggaran market yang kita anggarkan lah. Jadi sini pun ada break juga kat sini. Jadi kalau dia tak break yang ni ataupun break yang ni, kemungkinan dia akan naik balik. Jadi ni ada support dia lah, support yang kuat lah. Kalau kita tengok sini, tengok support dia kuat, dia tengok sini semua support dia. Okey, dia punya support. Tapi kalau dia tak nak, dia akan seperti kita tengok dulu, dia break ni tak. Okey, kalau dia tak break yang ni, maksudnya dia akan naik balik. Okey, kalau dia break, dia akan turun semula. Kalau tak break, dia akan naik macam itulah, insyaAllah. Okey, apa kita fahamkan, rupanya semalam di keluar news dia akan kejar yang ni pula. Padahal semalam saya pun tak nampak sangat mula market mula tak nampak, rupanya lepas 10 lebih baru dia nampak dia menurun, maksudnya dia nak kejar sini. Okey, semalam saya anggarkan dia akan naik, dia akan kejar yang ni lah. Dia akan buat rekod baru, tapi tak ada, rupanya news dia turun. Sebab tu market kita tak boleh kontrol. Yang boleh kita cuma hati-hatilah. Kalau kita keadaan buy semalam, sepatutnya kita dah nampak lah dekat M5 dengan M15 dah nampak awal dah. Okey, M5 M15 nampak dia dah buat rejection kat sini. Bila dah cross kat sini, M5 dah nampak awal dah. Okey, M15 dah nampak lah dia dah buat rejection kat sini. Okey, kalau kita sini, kita tengok sini ada 3 ni. Yang ini saya punya ni, saya nampak yang ini 15. Okey, 15 kalau kita tengok sini, inilah 15 kita kecilkan dia. Kan? Market sini. So kita nampak sini. Okey. Jadi market yang sini sebenarnya dekat M5 ni, M5 dia dah nampak dah turun, yang ni dia. Dia dah buat penurunan dah dekat M5. Kalau sini kan. M5 ni kat sini, bukan sini. Dia kat sini dah nampak dah. Dia dah break sini. Ini maksudnya form convention dia penurunan. Bila M5 kat sini, M1 apa jadi? Kita refer kat M1 Buka M1. Kan? M1 pun dah semuanya kat sini dah turun dah. M1 dekat sini dia dah nampak turun dah. Yang pertama sekali lah, yang paling awal. Sebab yang pertama dia dah cross merah, hitam dia dah cross merah. Okey. Tapi dekat M5 yang kekuatan dia, ini M1 dia signal. Okey, signal pertama, tengok candlestick pun ni pun turun, dia akan turun. Tapi dekat confirmation dia dekat M5, kita nampak. Bila M5 kita nampak sepenuhnya lah, kita nampak. M5 bila dia buat turun, yang ini dah turun, MACD pun yang bawah sini lagi kuat penurunan sini, maknanya confirm dia nak tentu arah. Dia akan buat penurunan terus kat situ. Okey. Jadi teknik golden cross ni, okey, M15 pun kita dah nampak dah. M15 kat sini dia dah cross awal dah. Jadi kita gabungkan teknik golden cross dengan MACD dekat M1. Tapi kalau kita tengok M1 kan, kalau refer dekat M1, M15 semua dah cross kat bawah sini. Semua dah bawah, M1, M5, M15 semua dah cross bawah, menunjukkan ketiga-tiga ni market memang nak buat turun. Jadi kalau kita ada masa tu kita keadaan buy, kita close cepat-cepat. Okey. Duduk dekat sell position gitu. Sekian saja. Mudah-mudahan sedikit sebanyak itulah kita review dan untuk yang selepasnya semalam dan akan datang insya-Allah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.